Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, wa ya Habiballah wa ya Khalilallah. Asyhadu annaka Rasulullah, annaka qad ballaghta ar-risalah wa adaita al-amanah wa nasahta al-ummah. In uridu ila al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkal wa ilayhi unib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad itu bukanlah bapa seorang lelaki daripada kalangan kamu, kata Allah. Tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah, penamat siri Nabi Rasul yang telah diutuskan oleh Allah di dunia ini, dan kamilah Tuhan yang maha mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi kitabihil aziz ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim Alam yajidka yatiman fa'awa. Tatkala kami melihat Muhammad itu seorang anak yatim, lalu kamilah yang menjaga dan memeliharanya. Wa wajadaka dhallan fahada. Tatkala Muhammad itu dalam keadaan kebingungan, maka kamilah yang memberi hidayah dan petunjuk kepadanya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan tak kala Nabi Muhammad itu dalam keadaan kesusahan, kemiskinan, lalu kamilah yang mencukupi dan memberi kekayaan kepadanya. Sadaqallahul azim. Surah Duha ayat 6, 7 dan ayat yang ke-8. Yang simulakan sahibul muhtaram, pengurusi majlis pada pagi ini, yang berbahagia pengurusi Masjid Abrar Taman Peruda Sungai Petani, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh dan kuasa pentadbir masjid, tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah pada pagi yang penuh dengan barakah, Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Pada hari ini dapat kita berada dalam majlis perkongsian ilmu sempena Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijri. Alhamdulillah, dipanjangkan umur oleh Allah pada saat ini dengan nikmat iman dan Islam yang kita masih lagi diberi ataupun dikurniakan oleh Allah. Di antara nikmat yang terbesar, kita rasa syukur sangat. Kenapa kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk memperbanyakkan bekalan, persiapan, persediaan untuk saat kematian yang akan menjelma pada bila-bila masa. Kerana itu kita lihat kehidupan ini ialah yang sebenar-benarnya kita akan bawa ke negeri yang abadi. Di sana nantilah akan dihitung, dihisap segala amalan kita. Yang ada kesempatan
untuk melaksanakan amal, maka teruskan amalan-amalan tersebut sebagai bekalan untuk negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di dalam syurganya yang kekal abadi, insya-Allah. Rasanya dah lama tak mari sini, betul lah berapa tahun dah, apa namanya, program di Masjid Abrar. Sebab saya bila di sini ni teringat sangat kenangan nostalgia orang tua saya di PPH Batalion 4 Sungai Petani, Taman Peruda ni. Kak saya duduk sini lama juga, dan suaminya abang ipar saya pun PPH juga. Lepas tu dibubarkan PPH, dia diserap masuk ke IPD, dan di sinilah tempat saya selalu rajin datang dengan mak saya masa tu, naik bas daripada Ipoh sampai ke Sungai Petani. Masa tu orang tua saya dah pencin dah, ramai kot kawan-kawan orang tua saya ni masih lagi ada di sini kot, yang masih lagi hidup lah. Orang tua saya Sarjan Din Sekupang, orang kenal lah kalau sebut Din Sekupang. Oh, Din Sekupang, ni anak dia, jadi yang duduk di PPH lama tu tahulah, pencin tahun 80, pencin tahun 80, lama dah. Sekarang dah 2023, orang tua pun dah meninggal lebih kurang dalam 15 tahun dah, orang tua saya meninggal. Tu yang bila datang sini tu memang teringat lah. Tempat orang kata apa dia, tempat main kecil-kecil, camp PPH depan Tamaria tu, lutan pokok getah belaka tu. Sekarang dah IPD kan, IPD apa namanya, Kuala Muda, apa dia, IPD IPD Kuala Muda Sungai Petani. Baik, tak apalah, itu cerita saya dulu dan bersama dengan orang tua. Bila tak adalah asing, memang lahir pun di hospital Sungai Petani, Kedah, tahun 74. Masa tu tak ada apa Sungai Petani ni, boleh jerat Cina tu, itu kita tahulah dah lama jerat Cina. Masa pergi pekan Sungai Petani pun ikut daripada camp tu, ikut belakang ada jalan lorong tikus ke apa gitulah kot, jalan tikus. Sekarang dah hebat dah Sungai Petani, alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita berada pada bulan Rabiul Awal, kita sedia maklum akan kita kenangkan suatu peristiwa yang dinamakan peristiwa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid ni maksud dia lahir, kelahiran. Maulid, kalau maulud yang melahirkan, mulut kita lah macam-macam orang sebut, ada maulid, ada maulud, ada mulut. Hari ni apa? Mulut Nabi betul lah. Yang sebenarnya baris bawah maulid maksud dia kelahiran. Tarikh kelahiran Nabi SAW dia tidak sepakat ulama. Sekurang-kurangnya ada 5 pendapat pandangan tarikh. Ada ulama menyebut tanggalnya tarikh 2 Rabiul Awal, yang kedua 8 Rabiul Awal, yang ketiga 9 Rabiul Awal, yang ke-10 juga ada pendapat mengatakan 10 Rabiul Awal. Kalau dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab sirah nabawiyah yang masyhur, dikarang oleh ulama hadis daripada India, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia menyatakan pada 10 Rabiul Awal. Dan Imam At-Tabari menyebut iaitu tanggalnya 12 Rabiul Awal. Sekurang-kurangnya 5 pendapat tentang bila tarikh kelahiran Nabi SAW. Dan ada pendapat tapi yang amat lemah, dia menyatakan Nabi lahir di bulan Safar, bukan bulan Rabiul Awal. Kan tetapi jumhur sepakat bulannya itu adalah bulan Rabiul Awal dan harinya adalah hari Isnin. Sebab itu Nabi menyatakan, aku berpuasa pada hari Isnin, yauman wulidtu,
aku berpuasa hari Isnin sebab aku dilahirkan pada hari Isnin, hari Senayan. Itu hari yang disepakati ulama. Bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Cerita serangan tentera bergajah Raja Abraha Allah rakamkan di dalam surah Fil, surah gajah. Di penghujung ayat itu Allah menyebut wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Serangan tentera bergajah Raja Abraha. Raja Abraha ni raja Yaman. Yaman sebelah dengan Saudi. Saudi pergi serang Yaman, gaduh, berkelahi, berbalah. Maka muncul Raja Abraha ni iri hati dengan adanya Kaabah di Mekah. Lalu dibuat Kaabah macam Kaabah yang ada di Mekah, dibuat di Yaman, agar orang tidak lagi tawaf Kaabah yang berada di Mekah. Dia buat, bila dia buat orang tak datang juga. Mulalah perasaan dia yang didendam, iri hati. Dia nak serang Mekah ni, dia nak robohkan Kaabah yang ada di Mekah. Himpunkan tentera bergajah banyak ratus. Maka pada waktu itu hampir sampai nak robohkan Kaabah di Mekah. Pada ketika itu penjaga Kaabah adalah Abdul Muttalib, tok Nabi. Kata Raja Abraha, kami nak serang, nak runtuhkan Kaabah di Mekah. Kamu tak takut ke wahai Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, aku ni hanya penjaga Kaabah, tuan punyanya Allah, aku serahkan kepada Allah. Itu jawab Abdul Muttalib. Kalau orang tanya kita tuan-puan, Abdul Muttalib ni datuk Nabi, tapi waktu Muhammad dilahirkan dan pernah Abdul Muttalib jaga lebih kurang 2 tahun tempoh. Masa tu belum Islam lagi di Mekah. Kita nak jawab apa? Agama Abdul Muttalib dan akhirnya ke mana? Dia duduk di syurga ataupun dalam neraka. Begitu juga mak kepada Nabi Siti Aminah, bapa Nabi Abdullah. Begitu juga yang menyusukan Nabi Suwaibah, kemudian Halimatul Sa'diyah. Kemana sudahnya mereka ini? Kita tak boleh kata mereka ni neraka, sebab tak ada Islam lagi waktu itu. Maka disebut mereka ini Ashabul Fitrah. Ashabul Fitrah ni artinya mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi pak saudara Nabi Abu Talib tidak. Walaupun dia menjaga Muhammad pada waktu itu, setelah Abdul Muttalib meninggal umur 8 tahun, dan sehinggalah Muhammad menjadi Rasul umurnya 40 tahun, dan sehinggalah Abu Talib meninggal dunia. Adakah kita nak kata Abu Talib Islam ataupun Ashabul Fitrah? Maka tidak. Dia mati waktu itu. Muhammad Abni Akhi sebagai anak saudara dia adalah Rasul Allah. Maka disebarkan agama Islam, tauhid kepada Allah, sehingga pada waktu itu Abu Talib masih lagi sedar. Maksud dia wujud dan tidak mati. Abu Talib tidak mati dalam keadaan beriman, sekalipun Muhammad Rasulullah sudah mentalqinkan di telinga, talqinu yaqinun bimautikum la ilaha illallah. Abu Talib tak mengucap. Kalaulah Abu Talib waktu itu dia mengucap, dia ikut anak saudaranya menyebut nama Allah, pasti syurga bagi Abu Talib. Akhirnya dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Ini ceritanya bahawasanya kita lihat ya, mereka yang hidup waktu Muhammad menjadi Rasul, walaupun pangkat ammi, pak saudara, pak menakan, orang Kedah sebut, mereka pak menakan Nabi, tapi sebab Muhammad pada waktu itu sudah menjadi Rasul, mereka tak menerima ajaran yang Nabi bawa, maka tetap mereka adalah ahlun nar ataupun penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti.
tu kalau sekiranya kita nak tahu macam mana yang katakan tadi, pada waktu itu berbakti kepada Muhammad sedangkan Muhammad belum menjadi rasul, mereka adalah ahli syurga. Baik, bila mana Abdul Muttalib tok Nabi tadi beritahu Kaabah ni ada yang empunya ataupun tuan miliknya ialah Allah, aku serah pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, utuskan burung ababil, kecil je burung ababil, burung pati besar, burung merebuk besar kan, burung terkukur besar. Orang tua saya waktu itu dia rajin bela burung merebuk, duk main dengan burung. Saya sound dengan orang tua saya, berani pula saya waktu itu. Saya kata, abah, bela burung ni cuba tengok kesian ke tak kesian. Dia tak bebas, fitrahnya dia terbang, dia ada sayap. Macam kita tak ada sayap pun, kalau kurung dalam bilik tak keluar, abah rasa macam mana? Menung. Jadi saya kata, abah, lepaskanlah semua burung yang ada ni di rumah. Alhamdulillah, mau pula dia ikut cakap saya. Dia lepas habis, walaupun ada yang kualiti suara burung merebuk lah, kukur ni kurang lah merebuk. Saya tak bagi, sebab ini bukan cara. Tak mak lah, kot ada orang sini bela burung pula. Kalau bela tu satu tempat macam zoo tu lain, dia boleh terbang juga, besar, dia besar dia punya kawasan. Tapi kalau simpan dalam sarang sangka tu, walaupun bagi makan, walaupun bagi minum, kita tengok kepada fitrah. Itu yang perlu kita renung-renungkan baliklah dosa kita. Jangan kata tak dosa Ustaz, kita nak main dengan burung. Tak, dia punya sifat dia begitu, dia terbang. Tayran tadi, tayran dia mana? Burung hak yang ababil. Jadi burung ababil ni dia macam burung ciak. Burung ciak ni kecil. Allah nak bagi satu perumpamaan, nampak, aku bukan bagi burung macam burung Garuda ke apa, burung helang besar. Tak, burung ciak ni yang boleh masuk dekat lubang-lubang dalam masjid surau. Dan setiap paruh burung ababil mencengkam satu batu yang namanya as-sijil, batu yang dibuat daripada kerak api neraka panas. Setiap paruh tu mencengkam, dan Allah perintahkan tadi, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Lepaskan ke arah tentera bergajah Raja Abraha. Apa yang berlaku? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu tentera bergajah Raja Abraha tadi jadilah seperti mana daun yang dimakan oleh ulat-ulat, musnah. Akhir sekali Raja Abraha mati juga, dia merangkak dia balik ke Yaman, dan mati dia di Yaman, mati dalam keadaan dihina oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selepasnya itu 40 hari kemudian, maka lahirlah insan agung namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi mussalatu wassalam. Macam orang Taman Perudah boleh hafal pelan-pelan, mudah-mudahan. Saya pergi Museum Islam di Madinah sebelah Masjid Nabawi, memang ada tercatat silsilah keturunan Nabi. Saya baca, tengok betul, alhamdulillah, apa yang saya hafal sampai kepada Nabi Allah Ismail tadi, Nabi Allah Ibrahim. Nama Muhammad itu sudah ada di tiang Arash sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, bukan baru ni. Dan begitu juga disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Cuma puak Bani Israel Yahudi, mereka mengharapkan yang akan lahir ni Nabi daripada keturunan mereka, Bani Israel Yahudi. Tapi akhirnya tidak, rupanya lahir
Nabi akhir zaman ini daripada keturunan minal Arabi, daripada kalangan bangsa Arab. Itu yang pok-pok Bani Israel Yahudi ni tak suka, benci, menentang bila mana Muhammad Rasulullah itu menjadi Rasul Allah akhir zaman, penamat siri Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah. Itu cerita sikit tuan-tuan, latar masa, tempatnya di Mekah. Tempat lahir Nabi-nya adalah di Mekah. Kita sa'i di Mas'a, inna safa wal marwata min sya'airillah. Nak sampai ke Marwah, kita ada pintu masuk ke kanan. Kemudian kita pun nak pergi ke iaitu ke hammam, tandas. Tandas itu dikatakan tapak rumah Khadijah bintu Khuwailid. Dia pun tutup buat tandas supaya orang tidak memuja orang Arab. Pihak berkuasa Arab dia tak mau tuan-tuan, ada unsur khurafat. Nanti orang akan macam-macam lah, orang pegang, orang ambil tanah dia ke apa. Dan depan lagi ke kanan ada maktabah, library. Itulah tapak rumah Rasulullah SAW dilahirkan. Aminah binti Wahab ibunya, bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, anak kepada Abdul Muttalib, meninggal ketika mana kandungan lebih kurang 2 bulan di dalam perut Siti Aminah, iaitu pada waktu Muhammad dikandung. Dan apabila lahir saja Muhammad pada waktu itu, good news viral, sebarkan. Suwaibah maklumkan pada Abu Lahab, wahai bosku, bosku tu majikan dia, sudah lahir insan, seorang manusia jantina lelaki, wahai Abu Lahab, daripada kandungan Siti Aminah. Satu berita yang cukup menggembirakan. Hanya itu sahaja yang dimaklum, aku membebaskan kamu wahai Suwaibah daripada menjadi hamba sahaya. Tu yang Abu Lahab ni setiap hari Isnin dia diringankan azab di dalam neraka. Neraka tetap neraka, tapi sebab dia dapat menerima kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bebas Suwaibah. Dan Suwaibah di antara wanita awal pertama yang menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Halimatun Sa'diyah, kaum Bani Sa'ad, di pinggir kota Mekah, dipelihara, dijaga oleh Halimatun Sa'diyah. Kubur Halimatun Sa'diyah di perkuburan Baqi' Al-Gharqad, bukan di Mekah. Halimatun Sa'diyah meninggal di Madinah dan kuburnya ada di Baqi'. Nak ziarah boleh, kena tanya pada mutawih yang tahulah di mana kubur Halimatun Sa'diyah. Adakah dia neraka? Masa tu belum Islam, cuma dia menyusukan Muhammad, maka dia dikira sebagai ashabul fitrah, dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebanyak kita melihat, menjengah waktu Muhammad dilahirkan, diraikan oleh ahli keluarga Bani Hashim, Abdul Muttalib. Dipotongnya lembu macam itulah, kambing berpuluh-puluh ekor. Kenapa? Mereka gembira sudah lahir insan yang mulia. Walaupun pada waktu itu Muhammad belum Rasul, maknanya lahirnya itu masa itu adalah menjadi manusia biasa. Dilahirkan, diriwayat kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, maka dalam keadaan sujud dan kepalanya sikit mendongak ke langit dan jarinya menunjuk dengan begini, macam kita tasyahud. Jari Nabi waktu itu bila lahir, jarinya menunjuk ke langit, maknanya memberi maksud Tuhan itu yang esa dan juga Tuhan itu yang di tempat yang tinggi. Itu antaranya. Dan juga lahirnya Muhammad dalam keadaan sudah berkhitan, wangi. Itu yang disebut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gembiralah orang Mekah dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi
bila mana Muhammad yang Allah telah nyatakan tadi, dia menjadi seorang Nabi Allah, Rasul Allah, dan tugasnya kata Allah dalam surah An-Nahl, surah Lebah ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Setiap umat itu kata Allah, kami utuskan seorang nabi rasul. Apa mereka punya tugas dan peranan, description? Maka tugas mereka ialah seru kepada manusia supaya menyembah kepada Allah, tauhidkan Allah, dan tinggal penyembahan nenek moyang dulu. Taghut dimaksudkan ialah patung berhala. Tinggalkan. Taghut juga adalah perbuatan jahiliah, maksiat, tinggalkan. Inilah bermula suatu misi Nabi SAW. Usia 40 tahun Allah pilih dan lantik dia menjadi seorang rasul. Terpaksa hadap dengan orang Mekah, orang Arab yang kasar, yang memang bukan mudah nak dilembutkan hati mereka, keras hati. Tu yang Nabi diutuskan juga daripada bangsa Arab, nak hadap dengan kaum dia bukan mudah, tuan-tuan. Mereka lawan sungguh. Mula bila Muhammad lahir, mereka boleh terima sebab bukan jadi Nabi dan Rasul. Tapi bila dah umur 40, mula Muhammad perlu jalankan misi operasinya. Macam orang tua saya lah yang polis hutan tahulah kat sini. Masuk hutan, keluar hutan, operasi. Masa tengah kuat komunis tahun 70-an. Allah. Duk sat rumah, masuk balik 3 bulan jadi combat Vic Moro, tuan-tuan, di sempadan. Masa tu dengan Rashid Maidin, Samsiah Pakih, Chin Peng. Keluar ada kot seminggu 2 minggu, masuk balik. Dia hidup dalam hutan, muka pun dah macam hutan. Ya Allah, siapa boleh hutan dulu tahulah, tuan-tuan. Lebih susah daripada askar. Regimen Askar Melayu dia raja, RMD, Ranger. Susah lagi, tuan-tuan, boleh hutan ni. Tu dalam duk masuk hutan, keluar, masuk keluar, anak 9 orang. Tu kelebihan 9 orang anak. Kalau tak masuk, kalau tak masuk hutan, mau 18, aku tak tahu, tuan-tuan. Tu nak sebut ya. Jadi operasi Nabi bermula. Turun daripada Gua Hira tu, mula dah. Wahyu pun turun. Kemudian berhenti kejap, sambung balik wahyu. Asbabun nuzul macam-macam lah ayat. Tak boleh tak? Tak boleh Nabi duduk rehat di rumah. Tak boleh Nabi duduk sandak, duduk kursi malas lah. Tak boleh Nabi buat macam dulu sebelum dilantik menjadi Rasul. Jadual Nabi ketat, penuh setiap hari. Dan di antara tugas awalnya ialah mengislamkan orang-orang Mekah, hilangkan daripada perkara syirik yang mereka lakukan pada waktu itu. Di keliling Kaabah tu penuh dengan patung berhala, Al-Lata wal Uzza wal Manat. 3 ni patung besar, hak yang lain kecil 360. Kaabah bukan macam lah ni, tuan-tuan. Hak kita tengok penuh dengan patung dulu sekeliling Kaabah sebelum berlakunya peristiwa Fathul Makki pada tahun yang ke-8 Hijri. Maka waktu itu Nabi piajak Islam di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Tanya Mutawif, kalau kita pergi umrah, mana rumah tapak dia lah? Rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumah tapak rumah Arqam bin Abi Al-Arqam ialah di tiang-tiang hijau ataupun lampu hijau. Lalu di atas lampu hijau, bawah tu tempat kita sa'i. Itu asal rumah Arqam yang Nabi piajak Islam. Pun begitu, yang minat sahaja dengan Islam yang masuk di rumah tu. Yang tak minat dilarang. Yang betul-betul ada minat, rasa nak masuk Islam, nak tahu apa dia Islam, okey,
masuk dalam. Khawatir, takut puak musyrikin, pemimpin musyrikin Arab Quraisy tahu, maka akan dibunuh. Mereka cukup anti bila ada orang yang nak memeluk Islam. Ini golongan yang awal Islam, Khadijah binti Khuwailid, yang wanita, kemudian yang kecilnya Ali bin Abi Talib, lelakinya Abu Bakar. Bermula begitu. Kemudian barulah tarik sikit, seorang lagi, tarik sikit, seorang lagi. Akhirnya Nabi dapat mengislamkan anak orang kaya di Mekah, Abdul Dar, keturunan Abdul Dar, piat piut, cucu cicit piat piut, gitulah. Di mana piat piut bawah lagi daripada cucu cicit, namanya Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar. Bila dia Islam, masa itu mula orang-orang yang memusuhi Islam mencari untuk mereka seksa, termasuk Mus'ab bin Umair, seorang muhajir awal yang Nabi hantar dulu ke Yathrib dalam peristiwa hijrah, bersama dengan Abdullah bin Ummi Maktum, muazzin yang kedua Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum. Mus'ab waktu dia Islam budak lagi, umur 14 tahun. Umur dia 14 tahun. Tapi begitulah, cekal hatinya, tak berpatah balik dah. Walaupun mak bapak paksa, jangan Islam, jangan hampa duduk dengar cakap Nabi. Akhirnya dipenjara, dikurung Mus'ab. Mak pak dia tak bagi keluar, handuk di rumah, jangan keluar. Akhirnya berjaya dia melepaskan diri juga dan menjadi muhajir Nabi SAW, bersama dengan Abdullah bin Ummi Maktum, dan digelar sebagai Mus'ab bin Umair al-Muqri. Pandai dia baca Quran. Hasil daripada tarbiyah Nabi di rumah Arqam bin Abi al-Arqam, ada yang pandai membaca Quran, hebat. Ini peringkat awal penentangan. Kita tak boleh nak terima, tuan-tuan. Khabbab bin Al-Arad, sahabat Nabi as-sabiqun al-awwalun, yang awal memeluk Islam. Musyrikin Mekah seksa dia, dipanaskan rantai dalam api, lalu dililit badan Khabbab. Khabbab mengadu, ya Rasulullah, doalah untuk orang-orang beriman di Mekah supaya tidak lagi diseksa. Engkau Muhammad Rasul Allah, makbul doa. Kata Rasulullah, wahai Khabbab, kalau kamu kata kamu yang rasa teruk dah diseksa oleh puak musyrikin Mekah, ni aku nak bagi tahu pada hang, aku nak habaq, orang yang sebelum kamu ni diseksa lagi teruk. Khabbab ada ditanam sampai tengkuk, kepala je nampak tengkuk. Lalu apa puak-puak musyrikin buat? Mereka ambil gergaji, kemudian gergaji kepala, terbelah dua, mati. Khabbab, hang tak mati, hang baru dengan besi panas lilit di keliling badan. Baru Khabbab faham. Sumayyah binti Khayyat, ibu sekalian, wanita pertama syahid di Mekah, mempertahankan akidah. Anaknya Ammar, suaminya Yasir, turut sama diseksa, sengsara mereka. Mak bapak mati, Yasir mati diseksa. Sumayyah, puak Abu Jahal ambil tombak besi, dipanas dalam api, lalu ditikam, tusuk melalui faraj, kemaluan Sumayyah tembus ikut dada. Nabi sempat membisikkan kepada Sumayyah, Yasir dan Ammar, antum semua ahlul jannah, syurga. Nabi sempat kata pada mereka dalam duk tahan sakit ni, Nabi beritahu ahlul jannah, syurga. Allahu Akbar. Yang kita nak ambil kelahiran Muhammad, maknanya apa dia? Sejauh mana pada hari ini umat Islam hidupnya, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun mati, ada yang 30 tahun mati. Saya tahun ni baru 49 tahun. My age 49 years old. I tell you, I'm still young and I feel young. Rasa begitulah.
Nak cerita, tuan ada yang dah 60, pencen lah, 70 mungkin barangkali pun ada. Allah nak tengok tempoh hidup kita, bagaimana kita membuktikan sayang, rindu, kasih, cinta kepada Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna, kata Nabi, iman seseorang itu sehingga dia mengasihi, mencintai, menyayangi aku lebih daripada mak bapaknya, lebih daripada anak pinaknya, lebih daripada sahabat-sahabat rakan taulan, lebih daripada manusia yang ada di seluruh dunia. Allahu Akbar. Dengar-dengar macam tu kita rasa tak mampu. Maksud apa dia? Tak capai lagi tahap yang kita cinta Nabi dan rindu kepada Nabi. Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, berbulan-bulan tak jumpa Nabi, tuan-tuan. Nabi terkejut bila jumpa Sauban ni, kurus badan. Awak hang jadi lagu ni Sauban ni, hang diet ke? Takut ada penyakit kencing manis kot, manalah tahu. Kurus macam hang ni, kita pun kot hang ni susah hati awak, duit ke, masalah kewangan? Jawab Sauban, tuan-tuan, tak, tapi aku kurus ni wahai Rasulullah sebab aku terlalu rindu kepada engkau ya Rasulullah. Allah, tu sahabat Nabi, tuan-tuan, mereka tak boleh tak jumpa Nabi. Tu sah kata Sauban yang berbulan. Sahabat Nabi ni Hanzalah, dia ada dua, satu Hanzalah bin Abi Amir, ni Hanzalah yang lain. Hanzalah ni dia ada keluarga, isteri, anak. Dia baru balik daripada masjid ni macam ni, pas habis kuliah subuh balik. Bila dia balik tu, dia rasa macam diri dia dah jadi munafik. Dia pergi menjerit-jerit macam orang kena histeria, aku munafik, aku munafik, aku munafik. Kebetulan Sayyidina Abu Bakar lintas depan rumah. Hal sahabat aku ni Hanzalah duk terpekik sebut munafik-munafik. Jumpa Hanzalah, what happened to you? Cih gitulah, hang awak jadi lagu ni. Kata Hanzalah, tak tahulah Abu Bakar. Jadi aku bawa balik daripada masjid dengan Nabi, jumpa Nabi kuliah gitu gini, bagi tazkirah tausiah. Dan aku balik macam biasa, makan, kemudian duk sama dengan anak-anak isteri aku. Tapi aku rasa bila dah tak jumpa Nabi ni, aku macam dah tak Islam wahai Abu Bakar. Allah, tuan-tuan, punya hebat iman sahabat ni, sayangnya mereka kepada Nabi. Maksudnya bila depan Nabi ni baru betul Islam. Kalau dah tak jumpa Nabi ni, aku ni berpura-pura dengan Islam. Macam tu tahap iman yang ada pada sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Allah, tuan-tuan, kita 1400 tahun dah Rasulullah wafat, langsung tak berselawat berapa tahun dah, langsung tak ingat dah. Yang kata Nabi ni, sunnah Nabi tinggal habis. Dia tak rasa macam tadi munafik, tak macam kapiak, tuan-tuan, bila tak semayang. Hadis Nabi menyebut, apa dia kata Nabi? Man tarakas salah muta'amidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan solat sengaja, bukan terlupa, tidur, tak sedang, ni sengaja tak mayang ni, maka kata Nabi faqad kafara jihar. Hampa kapiak yang jelas terang, kapiak. Sebab beza bainal mu'min wal kafir tarakus salah. Beza orang mukmin dan kafir ni, kata Nabi, sembahyang, tarakus salah, meninggalkan salat, itu beza dia. Tak sembahyang ni berapa tahun dah. Kajian terkini, cari Google, dalam internet ada. Di Malaysia yang tak sembahyang 5 waktu sehari semalam, tak penuh sembahyang. Mungkin dia sembahyang maghrib, isyak tak sembahyang. Ni subuh pagi ni ramai tak sembahyang. 80 hingga 80% umat Islam di Malaysia tak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ada mereka rasa macam mereka ni pendosa,
buat dosa besar, maksiat, tinggal mayang ni maksiat. Tak rasa langsung. Azan, apa boleh peduli. Azan sampai habis, salatu khairum minan naum, mayang lebih baik daripada tidur. Bangun, tak bangun, ada rasa bersalah, dosa tak mayang. Hak Nabi suruh, yang Allah suruh, perintah. Tak. Kata ulama, nahnu ma'inda tahassus. Sebab hati mereka, kata ulama, sudah mati rasa dan mandul perasaan. Mati rasa, mandul perasaan. Malang, musibah besar bagi orang yang tak mayang. Dia tak rasa langsung sebagai dia melakukan dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, bukan sikit. 80% ni banyak, tuan. Kalau 10 juta Islam di Malaysia, 8 juta tak semayang, 2 juta yang semayang. Cuma macam mana, tuan-tuan, negara kita nak selamat ni? Di Kedah ni harap-harap elok lah kot, kan? Kerap buat kuliah, program-program kerohanian macam ni, kuliahnya, ceramah apa semua. Bila tengok pada pemimpin elok-elok lah kot, gitu. Harap-harap insya-Allah. Allahu Akbar. Saya di Perak baru ni, majlis Bandar Ipoh. Tak tahu siapa yang anjur, tapi dataran tu depan pejabat bangunan majlis Bandar Ipoh, dia buat program menyanyi menari, penuh anak-anak muda, campur laki perempuan. Allah, tu yang sedih. Nun naik pula lagi Stadium Indra Mulia dekat Stadium Perak di tengah Bandar Ipoh, dia jemput pula kumpulan-kumpulan rock dulu ni, duk buat nyanyian, konsert pula, penuh lah anak-anak muda habis, tuan-tuan. Tu nak buat lagu mana, tuan-tuan? Ini berlaku di akhir zaman. Senang ke kita nak kabur balik? Mudah ke, tuan-tuan? Kita nak elok balik, nak bagi iman yang elok ada dalam dada-dada anak-anak muda. Ini yang berlaku hari ini. Hilang habis ingatan mereka kepada Nabi SAW. Setelah Rasulullah wafat 500 tahun, belum 1400 lah ni, kita 1400. Baru 500 tahun pada waktu itu, satu orang ulama berstatus raja sultan, namanya Sultan Muzaffaruddin Al-Ghi'buri. Dia memerintah di utara Iraq, kaumnya kaum Kurdis. Dia tengok mula umat Islam pada waktu itu 500 tahun Nabi wafat, dia pun tak pergi masjid, mayang Jumaat tak, selawat Nabi pun tak, mayang tak, jemaah apa semua tak. Berat ni. Dia kumpulkan seluruh ulama yang berada di Iraq pada waktu itu, dan masing-masing bagi pandangan idea. Dicadangkan Syekh Muzaffaruddin Al-Ghi'buri ni, Raja Sultan. Dia kata ginilah, better nak mencadangkan, kita adakan satu sambutan maulid Nabi. Sejarah yang tidak disanggah oleh almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Al-Alamah Syekh Dr. Yusuf Qardawi pun tidak sanggah, harus sambut maulid Nabi. Begitu juga siapa lagi? Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan begitu juga imam-imam yang lain, termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak pernah menentang sambutan maulid Nabi. Maka hukumnya harus. Syekh Muzaffaruddin Al-Ghi'buri mencadangkan seluruh ulama Iraq pada waktu itu agree, setuju kita adakan sambutan maulid Nabi. Tujuan untuk tarik balik minat anak-anak muda orang Islam kepada Islam. Amalannya, mula orang ingat balik Nabi, diadakan berbagai-bagai acara, pertandingan azan, berzanji marhaban, gitulah lebih kurang, pertandingan nasyid dan sebagainya. Hasil daripada sambutan maulid Nabi, maka orang balik kepada masjid, Jumaat penuh balik, mayang jemaah ada balik, baca Quran. Ini sejarah sambutan maulid Nabi itu. 500 tahun umat Islam dah mula tinggalkan Nabi.
Hari ini 1400 tahun. Kerana itulah tadi 85% umat Islam tak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kajian dibuat, kalau satu taman tu ada masjid, hak yang mari ni hanya 10% sahaja. Makna kalau 1,000, 100 orang je yang mari. Ni yang berlaku. Hak yang lain subuh berdengkak di rumah. Akhir zaman. Hari ni nak marhaban Barzanji, orang dah tak fikir dah. Budak-budak muda lagi lah. Apa benda ni marhaban ni? Aku tak tahu. Apa benda Barzanji? Aku tak tahu. Nampak? Bila sebut kitab Syama'il Muhammadiyah ni, kitab apa dia? Aku pun tak reti benda ni. Duk mari sembahyang Jumaat, duk mari orang pi, kumpul ramai-ramai, seminggu sekali aku pi. Nanti orang kata aku ni kapiak pula. Daripada aku dituduh kapiak, aku mari minggu kali. Kod mari. Akhir zaman. Yang boleh baca Quran, sekolah rendah, berapa ramai? Yang tahu mayang, sekolah rendah, berapa ramai tuan? Allahu Akbar. Ni akhir zaman. Saya duk asas buat sekolah tahfiz di Ipoh. Lah ni ada 40 orang pelajar. Paling muda 9 tahun dan paling tua 17 tahun. Alhamdulillah. 2-3 tahun dah. Tu yang sampai anak 7 tahun darjah 1 pun mak dia kata tak apalah Ustaz, saya nak hantar anak saya ni biar dia tak sekolah kemansaan, saya nak bagi dia betul-betul dengan Quran. Oh, tuan-tuan, hari ni ada kesedaran daripada mak dengan pak ni nak bagi anak ni pengajian Quran. Saya bagi tahu dengan mak dengan pak depa ni, saya bagi tahu depa bangun ni puan tuan 4:30 pagi. Alhamdulillah. 4:30 pagi kita pun tidur lagi, duduk berdengkur lagi, saya kata. Tapi itulah anak 4:30 pagi bangun dah, mandi apa semua, tahajud. Dan kemudian mereka menghafal balik, mengulang balik, baca balik Quran sampai subuh. Berhenti mayang subuh, lepas subuh sambung balik. Ada zikir maksuratnya, wirid dan macam-macam lagi. Kemudian balik saat pergi sarapan, kemudian masuk balik 8 pagi menghafal Quran sampai pukul 5 petang. Itu rutin. Dan diajak juga pelajaran tauhid, fiqh, sejarah, tajwid dan macam-macam lagi. Tu yang mak ayah tu dengar, mudah-mudahan lah. Tapi kalau tak buat, tak mula daripada kecil lagi, tunggu umur tunggu umur 30, 40 baru kita nak baca Quran, tu sahapai nak baca Quran, nak jadi imam, oh jenuh lah. Jironton laji ngam-ngam, oh sudah sampai ngam-ngam jadi imam, teruk sangat dah kita kata awak jadi lagu ni. Bukan an'am, ngam-ngam. An'am, ngam-ngam. Lidah ni kerah, umur 60 baru nak ngaji Quran. Ni bukan mudah tuan-tuan. Generasi hari ni kita nak pilih ni, kita nak didik mereka menjadi generasi Quran. Tu bila dia pun nak habis dah 30 juzuk tu, kita syok, seronok, berdebuih, kita puas. Selama hampir duduk 3 tahun di sini, siang malam pagi petang duk ngaji hafai. Tu tak apa orang duk sebut hampa nanti nak jadi apa, kerja lagu mana esok, takkan jadi imam je semua. InsyaAllah, kalau Allah sendiri sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna zikra fa innahu lahafizun wa innahu lahafizun, aku yang turunkan Quran, aku yang menjaga. Allah bagi tahu dah dalam Quran. Takkan Allah tak jaga orang-orang yang hafal kalam dia? Hari-hari dia pun kena hafal ni, hari-hari, dan mengulang manzil, sabak hafalan baru, kemudian hafalan lama pun kena manzil, ulang balik. Imam baca ayat sajadah kan boleh terus dapat tak? Alif lam mim tanzilun min, sampai habis tu.
walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kemudian mari pula surah Al-Insan, hal ataka hadis, sampai habis. Kan boleh sekali hafal terus dapat tak? Ada yang bagus, sehari 3 muka sehari hantar. Dia hafal 3 muka sehari. Tu seronok, syok. Oh, bila 3 muka sehari, 3 muka sehari, insya-Allah cepat ah, tak sampai 3 tahun boleh habis. Yang tu pun duk saya dengan depa ni tahulah tuan-tuan. Mulut ni nak kena sebut selalu. Masalah disiplin apa semua, kemudian kena rajin, semua nak kena pesan. Nak saya 3 orang daripada produk Maktab Mahmud. Ni seorang lagi ni, tak habis lagi. Baru tingkatan 3 Maktab Mahmud Kulim. Hak 2 orang Maktab Mahmud Al-Ustaz. Hak yang sulung perempuan. Baru habis IPG, Institut Perguruan. Dia ambil ijazah pendidikan Islam di Batu Rakit, Terengganu. Baru posting di Shah Alam. Umur 22 tahun. Hak yang tengah ni Muaz, yang tadi Husna. Hak ni Muaz ni habis-habis Maktab Mahmud, dia terus pilih nak pergi ke Jordan. Alhamdulillah, dia ambil SPM, bolehlah, syarat-syarat tu cukup, boleh pergi Jordan. Tu ada di Jordan 2 tahun dah, lagi 2 tahun habis. Dia ambil perbankan dan kewangan Islam, Islamic Finance. Kemudian yang kecil 15 tahun, bongsu laki, tu pun jenuh, suruh mayang bangun subuh, walaupun sekolah agama tu kena selalu peringat ngaji Quran, hampa jangan lupa. Ni jadi Muaz di Jordan, di masjid-masjid di Jordan banyak masyayikh-masyayikh, ulama-ulama yang hebat, ulama Arab di Jordan. Pergi tadah kitab dengan mereka, Muaz, dengan duk harap universiti je. Kita kena pesan kan. Hampa tak ada duit masa tu di Maktab Mahmud, nah abah bagi duit shilling. Kalau ada public pun telefon Umi dengan abah. Sebab apa? Kita nak pesan mereka ni, hampa dah mayang belum? Hampa jemaah dah? Baca Quran dah ke belum? Tu tuan-tuan, setara sekolah agama tu Maktab Mahmud. Kalau tak sekolah agama, kita kata boleh harap duk ngaji Quran mayang. Akhir zaman ni faktor suasana itu mempengaruhi kuat. Kalau kawan tak mayang, terikut. Walaupun mula dia mayang, petah lagi dengan alat gadget telefon ni, handphone. Balik cuti, duduk dalam bilik. Masjid tak peduli, surau tak peduli. Kita lah tengok perangai anak-anak. Dapat mereka handphone ni habis berjam-jam main game. Mereka hadap handphone ni. Tak makan, tak ada makan tak apa. Mak tak buat nasi goreng, nasi lemak, tak apa. Ni biar adik makan telefon ni, bagi kenyang. Ni nanti hari ni Allah tu yang kata maulid Nabi ni. Apa yang perlu kita buat? Kita takdib antara dalam hadis, dalam kitab Tarbiyatul Aulad menyebut Rasulullah bersabda, ad-dibu salasatun. Nabi kata takdib, didik anak dengan apa dia? Salasah, 3 perkara ni kata Nabi. Ad-dibu auladakum bi salasatin khisal. Yang pertama kata Nabi apa dia? Hubbin nabiyukum. Daripada kecil lagi ajak anak supaya bukan kenal Nabi semata tak, tapi supaya dia pun ni cinta kasih pada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak anak pula hubbin ahlul baitihi. Didik anak bukan takat kenal siapa dia Ummahatul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Sa'adah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakr, Hafsah binti Umar Al-Khattab, Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Juwairiyah binti Al-Haris, Sufyah binti Huyai, Maimunah binti Al-Haris Al-Hidariyah, Maryah Al-Qibtiyah, isteri Nabi 13. Ajak mereka kenal sungguh siapa dia isteri pertama Khadijah, bagaimana pengorbanan dia, habis duit diri dia, duit habis sampai tak ada dah tuan-tuan. Waktu nak mati tu, waktu tu pakaian ditampal
ada ulama, ada hadis, ada apa dia, pendapat menyatakan 80 tempat ibu sekalian ditampal baju Khadijah binti Khuwailid. Perjuangan dia pada harta habis untuk dakwah Rasulullah. Dan pada waktu itu mulia Khadijah, Nabi beritahu, Allah kirim salam kepadamu wahai Khadijah. Bangun Khadijah dalam keadaan nazak. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Yang kita sebut zikir lepas habis mayang. Hebat. Allah kirim salam. Kita kalau dengar tuanku Sultan Kedah kirim salam, oh tuan-tuan, 3 hari tak tidur kan. Duk fikir aku buat apa ni sampai Sultan kenal aku ni sampai kirim salam. Ni Allah kirim salam. Khadijah beritahu, ya Rasulullah, aku nak mati ni, aku tahu hang bukan ada duit dah nak dakwah. Abang dah tak ada duit. Saya pun habis dah abang. Harta apa semua habis. Tu Khadijah 2 kali menjanda. Kahwin yang ketiga dengan Nabi. Kaya Khadijah, ibu sekalian. Tak apalah abang, lagu ni bila saya dah tak ada, esok dalam kubur ni tulang-tulang saya buat kaut keluar balik, pergi jual. Siapa yang nak beli, duit tu gunakan untuk perjuangan dakwah Islam abang. Allah, ibu sekalian, tu yang sampai kita nak kenal Khadijah tu macam tu, bukan setakat bagi tahu oh isteri pertama Rasulullah. Sampai dia sayang, dia kenangkan siapa dia Khadijah. Dan seterusnya isteri-isteri yang lain. Anak Nabi pula, siapa dia? Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3 anak laki Nabi kecil meninggal. Antara umur 1,5 tahun 2 tahun meninggal. Anak sulung Nabi Qasim meninggal di Mekah, anak daripada Khadijah. Ibrahim anak daripada Maria Qibtiyah, itu meninggal di Madinah. Anak perempuan kenal siapa dia? Zainab binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, Ummi Kulsum binti Muhammad, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. 4 orang. 3 hidup waktu Nabi menjadi Rasul, dan 3 itu juga meninggal sewaktu Nabi hidup. Seorang yang meninggal selepas Nabi wafat, Fatimah Az-Zahra. Selepas 6 bulan Rasulullah wafat, meninggallah anak yang disebut Fatimah Az-Zahra. Nabi sayang pada Fatimah, isteri kepada Ali bin Abi Talib. Cucu Nabi 2 orang, Hasan Husin daripada Fatimah, anak Nabi. Sampai peringkat kita kenal dan sayang mereka. Ibu sekalian, bagaimana anak perempuan Nabi Fatimah, waktu Ali suaminya pergi perang cari rezeki, dialah yang pergi cari merata air, cari ayak untuk siapa dia? Untuk anak-anak nak minum. Allah, susah tu yang kita menelusuri sirah Nabi ni, termasuk Ahlul Bait, anak-anak Nabi, cucu Nabi. Sampai begitu. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa tilawatil Quran. Ajak anak kamu dengan Quran. Barulah wujud, kata ulama, rasa sayang, cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Dan rindu tu jauh lagi lah. Nak jadi macam Sauban tadi, rindu jauh. Sayyidina Bilal, Allah, di antara sahabat Nabi yang cukup rindu Nabi. Dia tak boleh teringat sungguh Nabi. Nabi wafat tuan-tuan, dia minta resign, letak jawatan sebagai Bilal. Muazzin lah, nama dia Bilal. Dia tak boleh, dia kata pada Sayyidina Abu Bakar, bila aku nak azan ni, aku terbayang Rasulullah depan. Sebab waktu itu bila Bilal, muazzin Bilal ni nak azan, dia akan jumpa Nabi, ya Rasulullah aku nak azan. Naam, okey, silakan, faddal, silakan. Dan bila azan dia nampak Nabi lah, rumah Nabi masjid tu dengan bilik rumah Nabi tu kan jauh. Bila dia azan tu dia nampak Nabi. Jadi bila hala ni tak ada Nabi, dia kata tak boleh, dia kata dia teringat sungguh. Bukan takat dia tak mau dah jadi muazzin, dia nak pindah pergi ke Syam, Syria. Jenuh pujuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tak boleh juga. Bila mau juga keluar juga daripada Madinah. Terasa sangat ni ingatan daripada Nabi kuat, nangis. Pindah ke Syria. Berbulan-bulan dia tak balik ke Madinah. Mimpi jumpa Nabi. Nabi kata, kerai hati hang ni wahai Bilal, dah lama hang tak datang jumpa aku, ziarah aku. Terkejut dia, bangun-bangun tu terus menangis. Dia ambil unta dia, terus dia pergi Madinah. Riwayat menceritakan dalam perjalanan dia daripada Syria ke Madinah, tak berhenti menangis.
Sampai di Madinah ziarah Nabi, makam Rasulullah. Abu Bakar tepuk belakang, wahai Bilal, piazan orang Madinah rindu dengan hang, suara hang, muazzin Nabi. Oh Bilal kata, dah, aku tak boleh lah, aku takut ni, aku teringat Nabi sangat. Tak lama kemudian dua cucu Nabi, Hasan Husin. Sayyidina Hasan mirip muka macam Nabi. Bila Sayyidina Hasan juga minta, Bilal, pak cik, uncle, tolonglah azan orang Madinah rindu, pergi naik ke menara. Bila tengok muka Sayyidina Hasan tu muka sebiji macam Nabi, dia tak daya dah tuan-tuan, dia pun tak apalah, okey, dia setuju nak azan. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu Madinah sunyi sepi. Rupa-rupanya dia terkejut dengar suara Bilal. Nabi hidup balik ni. Dia perasan macam tu. Bila Bilal ni sinonim dengan Nabi, Nabi hidup balik. Abu Bakar, Umar bagi tahu, dah, bukan Nabi hidup balik ni, muazzin Nabi Bilal baru main daripada Syria. Terus azan lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai tang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diriwayatkan Bilal ni jatuh pengsan. Dia sedak-sedak tu, aku cakap dah, bila aku sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terbayang Rasulullah ada di depan aku ni, tak boleh. Itu cerita Bilal ni terlalu rindu sayang kasihnya kepada Nabi. Kita tak mau dah hari ni duk azan-azan boleh jatuh pingsan dah. Tu mudah-mudahan lah sambutan Maulid Nabi yang kita sambut ni, cerita panjang tuan-tuan, Maulid Nabi. Saya sebut dah banyak benda tadi, lebih kurang. Naklah kita merasa diri kita kehilangan sungguh kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup. Aci boleh sampai umur ke 60 tahun tu tak lupa Nabi, sayang Nabi 60 tahun. Bukan hanya pada hari 12 Rabiul Awal. Kalau kita ingat Nabi hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka tidak jadi satu ibadat. Teringat tu maksud dia kekalkan. Kata ulama tiga. Yang pertama, man ahabba syai'an fa'aksiru zikrihi. Orang yang sayang dan dia kasih, rindukan kepada seseorang yang disayangi, yang dikasihi, dia akan banyak menyebut nama orang tersebut. Dan ini disebut kaedahnya berselawat. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyar. Selawat Nabi. Jangan 100 kali, itu sikit. 300 kali. Cuba buat. Mudah-mudahan kita banyak pencen ni, insya-Allah tak ada apa kita nak buat selawat Nabi. Banyakkan selawat. Ini saya ringkaskan. Yang kedua, iaitu amalkan sunnah Nabi dengan konsisten istiqamah. Boleh buat sunat qabliyah ba'diyah sembahyang, buat. Boleh ada qabliyah macam tadi subuh, qabliyah, buat. Quran boleh baca, jangan biar macam tu. Amalkan sunnah Nabi ni konsisten. Yang ketiga kata ulama apa dia? Jaga khazanah warisan Rasulullah. Taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati Rasulillah. Dua yang Nabi tinggalkan, kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara, apa takkan sesat buat selama-lamanya. Pada Quran, hadis. Bukan takat belajar, bukan takat belajar umul Quran, umul hadis, tapi kita beramal dengan apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Tiga ni kata ulama menjadi tanda kasih sayang kita semua kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ada rezeki boleh mari lagi tuan-tuan di Masjid Abrar. Mudah-mudahan panjang umur ya, kita jumpa lagi. Baik, sebelum saya mengakhiri, ada sikit produk saya bawa ni tuan-tuan. Minyak wangi daripada Dubai. Minyak wangi dulu berapa tahun dulu saya ada bawa. Ni ada lagi tuan-tuan ni, yang saya buat dengan almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Walaupun Datuk dah tak ada, minyak ni ada lagi. Daripada ru'yah syifa jampi baca Quran daripada Datuk sendiri, ni minyak ni masih ada lagi. Lebih 10 tahun dah, alhamdulillah, masih orang cari dan orang beli lagi tuan-tuan, untuk buat pendinding daripada gangguan jin, histeria, makhluk halus, kena sihir, santau. Ini tuan-tuan, retiaklah, mudah-mudahan ada manfaat yang banyak untuk kita semua dan juga untuk anak-anak cucu yang kerap nangis siang malam, yang degil, yang ketegak, tak mau pergi sekolah, menangis. Pakailah, mandi pun boleh, pakai calik sini-sini badan, senang ya, calik sini-sini badan. Kena buat mandi boleh, masuk daya ayak timba, kemudian mandi.
Begitu juga untuk jodoh umpamanya. Itu dah ada testimoni. Tu siapa yang nak menikah tak jodoh lagi boleh ambil buat mandi, sebotol buat 3 kali mandi. Dah ada testimoni di Terengganu, alhamdulillah jodoh dah. Itu yang belum jodoh dah jodoh. Pagi ni siapa yang dah jodoh nak jodoh sekali lagi. Itu tak tahulah tuan-tuan. Kot mana lah tahu ada niat. Ya. Kemudian untuk sakit luar badan, kulit yang lumpuh, stroke pun dah ada dah. Testimoni berkat doa Datuk Semai Kamus, luka kena air panas dan sebagainya, migrain, resedung, itu pun di antara juga. Dan di Seremban tak lama sangat baru juga anak dia autisma, anak autism, dah tak agresif dah. Kalau tidak, Allah tahulah yang ada anak autisma, jenuh jaga tuan-tuan, agresif, mandikan dia, calik seni badan. Dan ada anak autisma yang tak boleh bercakap, dia tak boleh cakap. Di Seremban dia sapu dekat leher anak tak boleh bercakap ni, dengan izin Allah dah mula bercakap. Allah, begitulah yang disebut. Dan juga ada testimoni saya masalah kanser, boleh buat minum, masuk dalam ayak 2-3 titik minum, dengan izin Allah doktor mengesahkan kanser dah sembuh. Tahap 3 dia tu jemaah surau section sebelah surau Al-Hidayah dibeli banyak 20 botol. Itu pula buat minum. Dalaman boleh buat minum jantung ke hati yang kritikal. Kalau tak jangan minum. Buah sir ada testimoni kena sapu di tempat buah sir banyak. Ibu-ibu yang ada masalah fibroid, anak perempuan yang kita ni, insya-Allah di Lumut 2 tahun fibroid, dibeli 20 botol, sapu dekat hari-hari, insya-Allah doktor kata elok dah. Itu testimoni yang saya dapat. Dan macam-macam lagi lah, suami isteri yang bergaduh, balah nak bercerai, sampai tak bercerai lah, alhamdulillah pakai minyak ni suami isteri. Nak anak umpamanya dah lama tak dapat, dia dah orang kata sejak daripada kahwin tak dapat anak zuriat, sapu dekat hari-hari kat perut suami isteri sebelum nak bersetubuh, nak bersama. Ni retiak tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan zuriat, mudah-mudahan Allah kurniakan. Dan banyak lagi lah ya. Satu botol harga dia RM30, 2 botol 50, 4 botol 100. Sahabat saya dia jaga di bawah, siapa yang berhajat. Ni yang orang kata rare, nak habis dah lah, datuk dah tak ada ni tuan-tuan. Tapi saya simpan banyak lagi lah untuk akan datang insya-Allah ya. Daripada Jampi, daripada Syifa Ru'yah Ustaz Datuk Ismail Qamus ya. Siapa yang nak berhajat di bawah nanti boleh dapat dekat tangga. Yang kedua, Quran. Sahabat saya bawa Al-Quran, siapa yang nak wakaf Quran untuk arwah yang meninggal dunia ya, satu naskah RM30. Ni wakaf Quran di bawah tu, sahabat saya buat daripada Kuala Lumpur. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rizqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna